Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Shadaqallahul azim. Pagi ini selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil
ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita duduk di dalam satu halaqah, di bawah naungan sayap para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita majlis dirahmati, majlis kita dikunjungi para malaikat yang suka mendengar pada zikrullah, pada nama-nama Allah disebut, syariat Allah diagungkan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang beriman dan mati dalam Islam, insya-Allah taala. Dan hari ini dengan izin daripada Allah, saya bagi tahu hari itu sebulan sekali. Tengok dia main pula. Dan habis bulan nak dia main pula. Jadi atas sebab-sebab, kalau orang pandai pujuk dia dapatlah no. Saya cuba cari waktu, alhamdulillah lah kita dapat sebulan 2 kali, iaitu minggu kedua dan minggu keempat. Setiap Isnin minggu kedua dan minggu keempat, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan istiqamah bersama-sama di dalam suasana majlis ilmu bagi menerajui satu kitab yang mana minggu lalu kita baca tentang biodata ataupun perihal pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Siapa yang ingat lagi sedikit biodata dia, dia adalah orang Indonesia yang berhijrah ke Kedah, kemudian ke Mekah, kemudian balik mai. Dia kahwin dengan orang Kedah. Dan wafat di Mekah Al-Mukarramah yang menggelarkan diri dia. Ingat tak gelaran apa dia bagi? Khuaidimut talabah. Khuaidimut talabah, khadam kecil bagi talabatul ilmu, penuntut-penuntut ilmu fil haramil makki, kan, di Mekah Al-Mukarramah, tanah haram. Dan dia pun kata, dia khadam kecil. Khuaidim maksudnya dia isim tasghir nama dia. Khuaidim ni isim tasghir. Dia mengecilkan diri dia, maksudnya dia merendah diri. Dia hanyalah khadam kecil. Khadam yang besar ni selalunya khadimul haramain, raja-raja di Mekah. Dia akan letak dia khadam dua tanah haram. Tapi dia bagi tahu dia sini Khuaidim ni dia mengecilkan. Dia punya pangkat, dia kata dia ni khadam kecil, bukanlah siapa-siapa. Di samping dia adalah pemimpin kepada penuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita diberi peluang untuk sama-sama menuntut ilmu daripada tulisan beliau. Di antara ulama Nusantara yang paling banyak menulis. Dia ada 30 kitab yang dia tulis, tetapi 25 dalam bahasa Arab, 5-nya dalam bahasa Nusantara. Jadi ada bahasa dicampur dengan bahasa Indonesia sebab dia orang Indonesia lah. Kemudian kita mungkin akan jumpa di antara bahasa-bahasa yang kadang kita tak faham dan kadang boleh kita terjemahkan dengan secara mudah, sebab Indonesia dengan Malaysia ni serumpun kan, jadi tak susah. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk muka surat 4. Kitab saya muka surat 4, pendahuluan.
Minggu lepas baru pengenalan. Minggu ni baru nak pendahuluan. Ataupun dinamakan mukaddimah. Muka surat 9. Kitab Rumi muka surat 9. Ada yang nak order kitab lagi kah? Ada yang order lagi? Oh, ada yang order lagi. Nah, kalau siapa yang nak cari ni, adik ni duk ada balik tiang. Yang senyum manis tu, mana boleh main bagi nama dekat dia dah. Okey, baik. Kita tengok pendahuluan lah. Pendahuluan ni muqaddimah kitab. Kita nak tahu apa yang ada dalam kitab ni. Apa yang terkandung dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Minggu lepas saya dah cerita dah. Penawar Bagi Hati ni, ubat hati. Kan? Ubat hati. Kita ni ibarat macam orang sakit. Memang sakit pun. Kita memang sakit. Dan kita sedang merawat hati kita melalui kalamullah. Melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nombor 1, tengok. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Yang ini diberitahukan bahawasanya ilmu tasawuf. Apa dia ilmu tasawuf ni? Kitab yang ada di depan kita atas nama Penawar Bagi Hati ini adalah ilmu tasawuf. Kalau orang tanya kat kita, ilmu tasawuf ni ilmu apa? Ilmu akhlak, ilmu adab, tazkiyatun nafsi. Kalau dalam bahasa Arabnya, iaitu mensucikan hati, membersihkan hati. Sesungguhnya kita ni sakit pada zahiriah boleh kita sapu ubat. Tapi sakit batiniah, sakit pada hati ini, ubat dia kita tak boleh beli di kedai. Kita tak boleh jumpa mana-mana doktor. Kita tak boleh jumpa mana-mana pakar. Dia sebenarnya ada dalam diri kita. Dan kemudian macam mana cara nak mengubat dia? Iaitu dengan cara bermujahadah di dalam mana-mana ilmu. Mana-mana ilmu. Pilih cari mana-mana majlis ilmu. Sama ada dalam rumah kita melalui corong radio atau YouTube atau TV. Tak kira. Mana-mana majlis ilmu yang kita pergi, yang kita masuk, yang kita dengar, yang kita ikuti, itu adalah ubat bagi sakit dalam hati. Dan untuk penyakit hati ini ada satu ilmu yang dikhususkan. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Asal daripada perkataan saf. Apa maksud saf? Suci. Suci. Ilmu ini ilmu mensucikan hati-hati kita ni kotor. Kotor sangat. Lepas tu dia memerlukan masa untuk membersihkan dia. Dalam kita duduk mujahadah, duduk berusaha nak bersihkan hati, tapi dalam masa yang sama kita buat juga benda tak baik. Itu kita. Tapi macam kita pakai baju lah. Hari-hari kita pakai baju dan kita basuh. Sebab mungkin kalau dah tua-tua lagi kita, dia tak pening kotor dah. Tapi dia berbau. Kita basuh dengan sebab dia berbau. Macam itulah hati. Jangan kita ingat dengan sekali kita pergi belajar, dengan sekali kita bersih dah, kita dah pandai, kita dah baik dah. Sampai bila? Sampai bila-bila kita ni tak bagus. Sebab Allah dah kata kita ni tak sempurna. Jadi sampai bila? Sampai bila-bila. Kita kenalah istiqamah pada mana-mana majlis ilmu. Janganlah kita rasa, kalau kita rasa aku dah pandai dah mengaji lama dah sangat kot. Pandai takkan tak reti-reti lagi. Itu penyakit nombor 1. Dia rasa ujub pada diri dia. Yang tu lagi dia kena pergi. Rupa-rupanya tak boleh lagi. Dia berhenti. Dia ada kekotoran yang wajib ditazkiyah, yang wajib disucikan. Itu dinamakan ilmu tasawuf. Ilmu mensucikan hati. Ataupun dia panggil ilmu adab. Adab dan adat lain. Adab ni iaitu budi pekerti. Dalam membahaskan budi pekerti kita. Yang tak cantik. Dia huduh wajah kita, hitam kulit kita. Janji hati kita cantik, orang tetap pandang cantik.
Dan pengenalan dia, baru nak kenal tasawuf ni apa dia kata, pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Nak kenal orang tu, tengok hati dia. Macam mana nak tengok hati dia? Bukan tak boleh buka di dalam, tengok ke perangai dia. Kerana apa yang ada di dalam hati dia terzahir melalui anggota nyata dia, anggota badan dia. Perangai rupa macam tu, kenal dah lah. Tidak orang saja duk cerita. Mungkin jadi satu majlis mengumpat. Macam ni, macam ni, macam ni. Oh, rupanya macam tu. Kemudian, sebelum kita kenal perangai orang, kenal dulu perangai diri kita. Apa perangai aku yang tak elok? Banyak. Biasanya, apabila kita selalu memandang kepada aib orang lain, akan terhijaklah aib diri sendiri. Tapi bila kita pandang kepada aib diri kita, kita jumpa banyak betul benda yang tak elok pada aku. Maka kita tengok orang tu, dia tu lagi bagus pada ini, dia lagi baik daripada aku. Aku lagi tak elok daripada dia. Yang dikatakan, dia kata segala kelakuan hati. Kita mengaji ni bab hati Dan dia kata sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Ini kelakuan hati. Kita ada dua kelakuan. Sama ada sifat yang dipuji, tulis di situ mahmudah. Yang dipuji ni maksud dia mahmudah. Sifat yang dipuji. Orang berkenan dekat dia. Nak kata kaya, tak kaya. Nak kata berpangkat, tak kerja pun. Nak kata cantik, tak elok pun. Tapi orang suka berkawan dengan dia. Dia ada sifat mahmudah. Sifat yang dipuji. Seperti sabar. Atau dia kata merendah diri. Sembang dengan dia rasa seronok je. Tak ada lah cerita yang besar-besar. Ni hingga sembang cerita yang tinggi-tinggi, gayat-gayat. Kita rasa macam tak boleh duduk sembang kau ni. Tak padan dengan aku. Nak sembang dengan dia. Ada yang orang kita sembang dengan dia, dia akan sembang tentang dunia semata-mata. Anak kerja apa? Kerja biasa-biasa je. Biasa tu macam mana? Gaji banyak mana? Belajar tentang mana? Lulusan apa? Allahu Akbar. Bukan semua orang anak cemerlang tu. Bukan semua anak jawatan tinggi kan. Kita bila lah, dia akan cerita anak dia kerja tani. Gaji starting pun 10,000. Betul kita ni yang mendengar ni, aku tak boleh duduk dengan dia lama-lama. Boleh duduk sembang kenyang, tak lagi bangkit pelan tinggal bang. Tak boleh kan. Sebab dia cerita yang tinggi-tinggi saja. Ada yang macam ni. Tapi kita dengar ni jangan peleceh dia terus lagi kita. Agak-agak lah. Starting kerja 10,000. Anak aku mengaji paling tinggi tu. Tak terbang di atas tu. Tu paling tinggi lah. Yang tak jatuh ke bawah dah. Sabar mendengar. Lepas tu jangan kata apalah. Betul, kalau kita duduk lama-lama, sekali lagi aku menjadi pemohon dia. Lagi aku pemohon lagi dahsyat. Kalau dia sekadar burung terbang, aku mungkin naik ke bulan. Jadi lagi tinggi lah. Jadi lebih baik tinggalkan. Itu dia kata dalam kelakuan hati. Setengah orang ni dia tak makalah. Dia pun lagi meninggi. Maka dia jadilah bom. Bom aku bom. Lepas tu meletup lah. Lawan bom. Ataupun sifat yang dicela. Tadi saya sebut yang terpuji mahmudah, yang tercela, yang dicela mazmumah. Jarumida mazmumah. Mazmumah. Mim zal mim waw mim ha. Mim zal mim waw mim mazmumah. Itu sifat yang dicela, seperti dengki dan membesar diri. Tadi sabar. Sabar, lawan dia dengki. Dengki ni kita tahu duduk di mana? Duduk di tangan ke penyakit dengki ni? Duduk di hati.
duduk di hati. Tapi bila hati yang sakit, dia memang perasaan dengki, tangan nak buat kerja. Nah, walhal yang salah tu hati. Kita dalam hati kita ada sakit. Sakit apa? Sakit dengki. Tengok orang tu, kita rasa tak puas hati. Kita rasa iri hati. Nah, kita benci tengok orang senang daripada kita. Kita benci tengok orang dapat nikmat lebih daripada kita. Kalau boleh, biar semua orang susah, aku seorang saja senang. Kemudian, di dalam hati sakit tu, dia akan terzahir melalui tingkah laku ataupun kelakuan. Itu dipanggil adab dan akhlak. Nah, mulalah tangan menulis sesuatu berkenaan dengan mungkin aib kawan tu. Atau mungkin fitnah, maka jadilah majlis riba. Yang ni umpat. Dulu orang tulis pakai pen, sekarang orang type guna handphone. Mudah tak? Dengan jari tekan happy terus. Nah, happy melayang. Kawan tu sekali pula copy paste tekan happy. Tapi akar tunjangnya bermula daripada orang yang ada perasaan iri hati. Kemudian hak yang segan nak tulis ni, ada juga yang jenis segan nak tulis, dia call terus. Betul ke? Berlaku satu majlis. Dia berpunca daripada sakit dalam hati, maka terzahirlah melalui anggota. Inilah yang kita nak perbaiki. Bukan sebut pada siapa-siapa saya kata. Tentang ilmu tasawuf ni, rujuk pada hati kita, rujuk pada diri kita. Akukah macam tu? Cepat-cepat kembali pada Allah, beristighfar pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua dia kata, faedahnya apa faedah belajar ilmu tasawuf ni? Ada faedah ke tak ada faedah? Saya ingat ada satu kata ulama pun rasa tak padan sebab dia panggil ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak dia kata. Nah, bila dia kata ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak sebab zaman Rasulullah dulu mana ada ilmu tasawuf. Memang kalau orang tanya kita, Rasulullah dulu mengajar ilmu tasawuf tak ada. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu sendiri tasawuf. Dia sendiri tasawuf. Dia sendiri dah adab. Dia sendiri dah akhlak. Dia sendiri adalah tazkiyatun nafsi. Orang tengok dia, orang ikut terus. Segala sifat-sifat terpuji. Segala kelakuan dia. Jadi, orang yang mengaji ilmu terus, ilmu hakikat ni, dia kata, ilmu tasawuf ni adalah ilmu kulit. Kita nak isi. Isi ni hak yang padat-padat di dalam tu. Ni kulit tak ada isi, nak buat apa macam belon. Sebenarnya saya pernah kena kecam macam ni lah. Tasawuf ni dia kata ilmu kulit. Tak ada isi. Benda ni, kalau hanya ada isi, tapi tak ada kulit, apa jadi pada isi tu? Rosak. Kulit ni sebenarnya dia lindung isi. No? Kalaulah isi saja tak ada kulit, tahu tak apa dia? Tai. Betul tak? Kita lahir mai ke muka bumi ni pun duduk dalam sarung kan? Sarung uri kan? Bila nak keluar baru dipecahkan. Ada yang keluar dengan sarung-sarung pun ada. Tapi yang tak keluar dengan sarung ni tai saja. Betul tak? Mari jawapan kat dia macam tu. Kalau kata keluar mai tak bersarung, itu adalah najis. Macam tu ilmu, kalau dia tak mengaji bab adab, kalau dia tak mengaji bab tasawuf, dia tinggilah ilmu macam mana pun. Dia jadi macam iblis. Orang utara dia panggil iblis. Padahal Mekah, pasal apa iblis? Iblis sebenarnya dah. Ablasa, yablisu iblisan. Manusia makhluk penderhaka, maksud iblis. Orang yang berdosa, orang yang bersalah. Iblis ni, dia tak ada ilmu adab. Dia tak ada akhlak. Dengan sebab itulah dia tak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Namun di kalangan para malaikat, dialah yang paling tinggi ilmu. Kalau banyak ilmu pun, kalau tak ada adab, kalau akhlak tak elok, boleh pakai tak? Tak boleh pakai, dia jadi iblis. Itu yang dia kata, dia ada isi, tak ada kulit tu. Tak apa, kita mula-mula buat sarung dulu. Buat sarung dulu, kemudian barulah isi di dalam dia. Bubuhlah sikit-sikit. Itulah ibarat kita.
Biar ada sarung, kemudian boleh nak isi ni sarung tak ada. Dia tak ada hang bubuh isi. Betul apa? Betul yang jadi penyakit tu, pandang orang tu bodoh, orang ni tak reti, ni jenis tak mengaji punya orang, kata ke orang. Mudah ke dia tu mengaji sangat, sebab tu dia jadi lu tu. Nah, dan dia kata, faedah dia menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Baik tulis itu, takhliyah. Tulis ni, tak lagi saya cerita. Kok esok ni mengaji dengan ustaz-ustaz yang hebat, dia akan sebut ilmu tasawuf, ilmu takhliyah, mengkosongkan hati. Daripada yang lain daripada Allah Ta'ala dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Baik, sekali lagi saya ulang. Adapun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Saya kata tulis itu takhliyah. Eja T-A-K-H-L-I-A-H. Takhliyah. Tulis dulu, sekali lagi saya cerita. Mengkosongkan tu maksud dia takhliyah. Daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, koma dekat situ, dan menghiasinya. Tulis tahliyah, T-A-H, tahliyah. Saya suka bila orang belajar dengan saya dia menulis, sebab yang tu ilmu tahliyah, T-A-H, L-I-A-H, tahliyah. Tahliyah ni maksud isi. Menghiasinya ataupun mengisinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Okey, apa faedah dia nak apa faedah belajar ilmu tasawuf ni? Dia kata orang yang belajar ilmu tasawuf ni mengkosongkan hati. Apa dia? Macam mana cerita nak kosongkan hati ni? Mensucikan hati. Takhliyah ni maksud dia khala. Bagi hati dia sunyi, bagi dia hati dia suci. Tidak ada perasaan ujub pada diri. Tak adalah dok rasa bangga, dok rasa heran pada diri. Aku heran pasal apa yang dia kata dia tak boleh nak bangkit tahajud. Aku ni hari-hari bangkit tahajud. Dia duk heran kat orang. Hang lena sampai subuh. Aku tak boleh nak bangkit, celik pergi balik. Heran pun. Aku memang tepat waktu 4:30 terjaga dengan sendiri. Itu wujud cantik dah. Isi dalam ibadah dia seharian cantik dah. Diisi dengan tahajudnya. Tapi yang dia cerita tadi tu, dia main perasaan wujud. Itu kena kosongkan. Itu nama dia takhliyah. Buang perangai itu. Dia nanti sekarang dia sembang kita, dia cerita tempat luar perasaan ni kadang-kadang pada sahabat nak buat macam mana lah anak aku ni. Penyegahan sangat. Bangkit tidur lambat. Macam tu ke? Anak aku dah rajin dari A to Z. Tak payah suruh semua buat sendiri. Macam mana didik anak? Dia main. Satu perasaan ujub nak campur dengan takabur. Dia akan hadir. Maka ketika ini dia kata, kita yang ada, benda ni ada dalam diri kita. Kena takhliyah. Kosongkan hati. Maksud dia buang pangai-pangai tak elok. Buang rasa dengki, buang rasa takabur, buang rasa ujub, buang rasa riak, tu buang. Itu maksud takhliyah. Mengkosongkan hati. Bila dah kosong, baru nak boleh isi tahliyah. Yang saya suka tulis. Tahliyah ni apa? Baru nak boleh isi. Kalau benda tu penuh dengan kekotoran, dengan penyakit, lepas tu kita nak asak dia tak boleh nak duduk. Dua benda kotor dengan bersih duduk dalam satu bekas, dia tak boleh. Kalau kita tak buang. Kita basuh baju dalam mesin kan. Mesin tu kalau dia tak boleh buang air, baju tu nak bersih tak? Hang bubuhlah sabun sebeg pun, sebotol besar pun kalau hang tuang, kalau air dia tak boleh keluar, nak bersih tak? Dia tak akan bersih. Macam itulah hati kita ni. Hati kita macam tu. Kok mana pun kita kena buang dia. Walau kita cuci dia. Kita cuci hati dengan mana? Kan saya sebut awal tadi. Menghadiri mana-mana majlis ilmu. Sama ada mendengar, melihat, atau kita sendiri masuk. Macam makanya kita masuk sendiri dalam majlis ilmu. Itu di antara yang disebutkan cara mengkosongkan hati. Jadi bila dah kosong, barulah boleh nak isi dengan elok-elok. Kita kenal. Bila kita belajar, maka kita kenal. Oh, aku ni tahap dia macam ni.
Perangai aku macam ni, kena buang. Kadang-kadang kita ada satu sifat pemarah, tak boleh silap sikit. Nah, dia kira nak naik angin saja. Dia suka marah dekat orang. Dia tahu dah. Oh, tahap-tahap dia macam ni. Nah, dia ada satu sifat pemarah. Orang yang pemarah ni kita tak boleh duduk tegur dia tak tentu hala. Nah, tengok cara orang tegur. Kadang-kadang hak tegur tu, kawan baik, aku sayang kau, sebab tu aku tegur dia. Tak apa. Pasal kawan baik. Kalau kena yang tegur dia tu seteru dia sikit, oh tak boleh lah. Walaupun dia salah, terus marah. Orang tu tegur benda yang betul, benda yang benar. Okey, mungkin kita tegur dia baju jarang ke, kan? Oh, dia ni tak boleh Tengok orang suka kata, baju hang jarang, dia sayang dekat hang. Takut disambar api neraka. Mungkin kita pakai tudung tersingkat hari tu, awak pendek sangat tudung. Itu kerana sayang. Tapi agak-agaklah tukang hak yang nak tukang tegur tu pun, no? Jadi kita tahu kata kita ada perangai tu, kita buang. Buang sifat marah kita tu. Kemudian barulah boleh kita hiaskan dengan sifat sabar. Orang kalau ada sabar, maka keluarlah sifat yang suka marah tu. Marah ni bukanlah kata buruk sangat. Marah ada ketika wajib kita marah dan ada ketika haram kita marah. Itu faedah dia. Faedah orang belajar ni iaitu dia kena bersihkan hati dia, kosongkan hati dia. Kemudian hiasilah dengan tahliyah atau apa? Hias. Bagi kosong dulu baru boleh hias. Kita nak cat rumah dengan almari berketempel di dinding kan? Kena tarik dulu, betul tak? Kalau kata ada gambar yang ataupun jam gantung di dinding pun sudah kena berkelak dulu, betul tak? Sebab saat lagi cat tu tak rata. Kena berkelak dulu. Lepas tu baru boleh cat, baru boleh nak hias. Kemudian baru boleh nak bubuh di dinding rapat-rapat. Kalau tidak, saat lagi berpetak aja. Tu ada lemari tu, aku segan nak ubah, aku cat je kat tepi. Bersih lah kalau tak bersih. Kalau macam kita sapu sampah. Hak yang penyegan ni, dia bawa-bawa meja dia tak kutip, dia buat tak tahu. Bawa-bawa almari dia tak sapu. Sawang-sawang di atas dia buat tak tahu. Menyapu dah. Menyapu dulu mana? Bersih tak? Tak bersih. Dia kena, tu yang dia katakan. Kosongkan terus. Takhliyah. Bila dah bersih, baru boleh isi. Kita ni bersih tak lagi? Tak bersih lagi, tak bersih lagi. Bila lah nak bersih? Mungkin sampai mati. Tapi berusaha. Cuci hari-hari. Cuci juga. Walaupun kita tahu, kita tak mungkin boleh jadi seperti baginda SAW. Memang bersih. Kita ni ada segala macam. Mungkin perempuan tak kot sebab saya kata saya kenal lah diri saya. Ada segala macam perangai yang tak elok tu. Sama-sama kita kosongkan dia. Sebab tu ilmu tasawuf ni wajib kena belajar. Wajib kalau tengok Tadi faedah dia. Faedah iaitu nak takhliyah dan nak tahliyah. Apa dia takhliyah? Kosongkan. Tahliyah, isi balik, hiasi balik. Itu faedah belajar ilmu tasawuf. Dan ada pun hantarannya. Maksud hantarannya apa? Tulis itu. Tujuan. Dia hantaran kahwin. Hantaran ni maksud tujuan. Kalau dalam kitab Arabnya, huwa maudhu' dia kata. Tujuan apa dia? Iaitu dia kata hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Tujuan dia maka iaitu hati manusia. Tujuan belajar ilmu tasawuf ni ditujukan untuk hati-hati manusia. Bukan kata kita nak ubat korak ke. Aku ada korak. Hampir belajar ilmu tasawuf. Baik korak dah. Aku batuk. Hampir belajar tasawuf. Baik batuk. Dah. Dia mana tujuannya? Paling utama, attack paling utama? Hati. Hati kalau kata dia bersih, dia suci, jadi dia akan nampak yang baik-baik saja. Tapi kalau hati dia kalau kotor, dia tak elok, dia akan nampak yang tak elok saja.
Ha? Saya ada tanam pokok jambu, jambu madu. Dia berbuah 2 biji, burung main makan. Tak ada nak makan lagi, tak ada nak makan lagi. Lepas tu dia berbuah 4 biji, 2 lagi jatuh ke tanah. Allah Ta'ala tak izin lagi. Tinggal 2 hak yang duk hijau lagi, duk tunggu bila aku nak biar rasa. Pergi tengok tak ada. Hak tinggal 2 biji tu. Kan jambu madu dia kalau kata musim hujan bulan ini, dia nanti cepat kembang. Nah, pergi tengok pilah pagi. Pokok lah beli rasa. Tak ada terus. Ambil hang. Tak ada. Tak ada seorang hamba Allah cerita. Aku tengok jambu hang kembang, berkelik elok aku ambil makan. Nah, okey. Ni nak cerita pasal ilmu hati. Hati saya kan nak cerita ilmu hati orang yang ambil jambu tu. Lepas tu nampak kena redha dan pasrah lah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi mat banyak. Dia ada satu tangkai tu, boleh kata tiap-tiap ranting tu ada buah. Dia naik banyak. Oh yang ni kali ni banyak. Saya beritahu, kita ni kena sedekah, tu baca nombor 1. Kan? Beritahu kat dia. Tapi mungkin dalam pemberitahuan pada hati saya tu ada satu takabur. Kemarin balik-balik petang kemarin, tengok-tengok. Hak yang satu ranting tu patah. Dah salut elok dah. Patah. Patah jatuh duduk di bawah. Banyak. Dia mungkin berat. Lepas tu, anak saya kata, Mok tengok ni. Ni orang kepak ni. Bila dia kata orang kepak, saya kata dia berat. Dia berat. Ada berat sampai patah. Malah ranting kecil, buah banyak. Ranting tu saja yang patah hati, ada buah lain tak patah. No. Kita tazkiyatun nafsi, nak sucikan hati. Lepas tu dia kata, Dok Mak, oi. Ni orang kepak, cuba tengok dia. Nak jadi penyiasat pula. Tengok. Ni cara. Saya kata, kalau orang kepak, pasal apa dia letak di bawah pokok? Dia tak? Dia tentu ambil lah. Tujuan dia kepak. Tapi kalau patah, dia duduk di bawah tu. Dia tak boleh pergi mana. Bukan siapa-siapa kepak dia. Ni yang kata pesan pada hati. Pandanglah sesuatu kejadian itu kerana Allah, hasil kerja Allah. Saya akan bersih. Kalau tidak ni dia main. Ni aku tahulah siapa yang main ni dia itu. Aku rasa dia. Aku rasa. Itu penyakitnya. Itu penyakitnya. Yang aku rasa. Kita kata aku rasa. Itu dinama su'uzon. Sangka buruk kesian kat kawan tu. Dia main ambil itu. Walaupun dia dah makan dulu tapi dia habang. Kita redha tak redha, kita redha lah. Allah bagi nak lagi sejambak. Jambak tu je. Duk harap yang tu kok boleh makan. Tiba-tiba Allah patahkan dia. Tapi tak pergi mana duduk kat situ. Duduk di situ. Kalau kata hati tak elok, dia kata aku tak kata oleh lah. Aku kata dia. Memang dia jahat tau. Itu penyakit hati. Inilah maudhu'nya ataupun tujuan yang paling utama kita belajar ni, iaitu untuk memperelokkan kelakuan hati kita. Kalau kata kita jahat, kita suka tuduh orang. Dia itulah punya kerja ni. Kawan tu lah buat dekat aku. Dan yang keempat, dan ada pun hikmahnya, hukumnya. Hukum belajar ilmu tasawuf ni apa? Fardu ain. Apa dia fardu ain ini? Wajib. Wajib atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Sampai umur ni mukallaf lah, baligh lah. Hukum belajar ilmu tasawuf ini adalah wajib. Ilmu tasawuf ni saya kata apa? Ilmu akhlak. Wajib. Kalau kata ajak budak-budak ni, saya ajak akhlak budak darjah 3. Budak darjah 3 saya akhlak. Bab apa tahu? Bab
melayan tetamu. Diajak di situ dalam kitab tasawuf lah. Dia kata apabila tetamu datang, hendaklah kamu mempersilakan dia masuk di rumah dan hidanglah sekadar apa yang kamu ada. Apa yang kamu termampu. Kalaulah tak ada gula pun sampai tak ada dalam rumah, janganlah kata dia ambil balik aku air apa pun tak ada. Bagi dia minum air sejuk saja. Dan tetamu lah ni pun dia tak mau air mana-mana, dia harap dia kecil manis. Air sejuk saja sudah. Kita dengar senang hatinya lega, aku tak payah baca terus-terus. Bagi dia minum air sejuk. Kalau lagu ni 10 orang main sekaligus pun tak apa, bagi minum air sejuk je. Okey, di dalam ilmu tasawuf dia ajar cara kita layan tetamu, bagi dia minum basah tekak dia. Walaupun dia sudah minum, kecuali kalau dia tolak, hormati dia. Bila dia kata dia tak mau. Dan kemudian bila ajak budak-budak ni, dia kata saya bagi, dia kata. Tapi mak saya marah. Awak saya bagi rancangan adik saya. Mungkin dia wahai isap tu dia persuar kat tetamu. Nah, tengok keadaan tetamu lah yang kita nak bagi. Kemudian ilmu akhlak ni diajak. Bila tetamu tu nak balik, dia kata sekurang-kurangnya hantar depan pintu rumah. Dia habaq kata dia dah tak apa, pergi balik elok tu. Lama dah kot duduk lah. Lepas dia kata ni nak balik dah, pergi merambah ni. Dah. Sekurang-kurangnya hantar depan pintu rumah. Dan kemudian kalau kata kita ada pagar rumah, Rasulullah pesan, pergi sampai ke pagar. Pergi sampai ke pagar. Itu meraihkan tetamu cantik kan? Cantik Rasulullah punya pendidikan. Dan kalau kata dia nak keluar tu, biar sampai dia lepas daripada pandangan mata kita. Kalau sampai hilang lah. Jangan pergi hambat babai sampai terjalan. Cantik. Rasulullah dia hebat. Cara dia ajak. Lepas tu dia bagi tahu adab bertamu pula bila kita nak pergi rumah orang. Assalamualaikum, dia kena rumah dah. Assalamualaikum, ada orang ada dalam ni, saya ada dari tengah rumah. Kawan tu baru nak selalu bagi ke. Kan kita duduk dalam rumah ni, kita contohlah apa yang kita pakai, kita punya pasal lah. Dia ada dah. Tidak pun berdiri terus betul-betul depan pintu. Jangan. Kalau kata tuan rumah tak bersedia nak terima kita, dia boleh suruh kita balik. Itu ada. Baru budak darjah 3. Habis kami tua-tua ni takkan nak belajar, kena belajar. Fardu ain, benda ni wajib. Kena tahu adab. Setengah orang ni tak tahu adab. Dia tak kisah dia masuk ke rumah orang sampai ke dapur. Hang masak apa ni? Selak tudung periuk. Selak tudung saji. Halah. Aku cukup pantang. Pang bagi, balik. Hang masak apa? Aku lapar lah. Tak boleh dah. Orang macam ni jangan kau. Dia sebenarnya ajak bagi badan. Kurang akhlak dia. Muka segak merlak tapi sayang. Adabnya kurang. Sebab tu wajib belajar. Wajib belajar. Lepas tu dia habaq pula Rasulullah pesan bila mana kita duduk dalam rumah orang, mata jaga jangan pandang. Ni pandang berampih. Aku nak pergi tengok bilik tidur orang pula dia. Tempat tidur pun dia tak simpan lagi. Nak bicara apa? Tak nak pergi tengok tak? Cadar ni hang di tang mana? Ni lantainya ambil berapa semeter? Hang upah siapa buat? Ribah. Adab kena jaga. Adab. Duduk tang tu saja. Orang bagi makan apalah yang ada. Lepas tu habis selesai tujuan tu, balik. Setengah orang tu tak pergi balik. Duduklah dulu saat. Aku sunyi duduklah sembang aku lama sikit. Petang aja hang balik. Rumah hang tu kata-kata. Ada siapa? Okey, jadi siap. Dan ada pun tempat ambilnya. Ambil ilmu tasawuf ni ambil di mana? Kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil masdar. Daripada mana ilmu tasawuf ni? Maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Bukan dikutip di tepi jalan. Bukan diambil daripada mana-mana cendia kawan. Tetapi diambil terus daripada, bersumberkan daripada dua perkara ni. Yang mana Nabi pesan, gigitlah
hadisku dan Al-Quran dengan gerahammu. Pegang kuat-kuat. Di situ terbitnya segala ilmu. Maka ilmu tasawuf itu tempat terbitnya, tempat keluarnya ilmu tasawuf. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka terhasillah ilmu yang bernama ilmu tasawuf. Kalau ilmu fiqh pun diambil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau tauhid pun diambil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau faraid pun bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Bermakna orang yang belajar ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf dan segala jenis ilmu semuanya bersumberkan daripada Al-Quran dan Al-hadis, maka tak sesat. Ilmu itu tak sesat, insya-Allah. Nah, bukan kita merepek-repek pun tidak. Maka dengan sebab itu kita kena ada kitab sebagai rujukan. Hang belajar di mana? Belajar kat sekian-sekian ni. Belajar apa? Belajar tasawuf. Kitab apa? Kitab Penawar Bagi Hati. Siapa pengarang dia? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili, Al-Indonesi, Al-Mandili. Kemah. Siap dengan tasawuf. Sebab tu saya kata, setiap kali saya mula kelas, mana-mana kitab baru saya akan beritahu dulu siapa pengarang. Baru cerita. Lepas tu kenal, rupanya dia macam ni. Ilmu dia ambil daripada mana, ilmu dia berkisar tentang apa. Ini baru kita nak kenal ilmu tasawuf. Itu tempat ambilannya. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dia ada akhlak pun dia, adab pun dia, tazkiyatun nafsi pun dia. Itu ilmu tasawuf. Maksud dia daripada mensucikan hati. Okey, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Kenapa kita perlu belajar ilmu tasawuf? Kerana untuk membersihkan hati dan juga anggota. Kalau hati bersih, anggota pun bersih. Tapi kalau hati tak elok, anggota pun tak elok. Kita pergi rumah orang. Tengok rumah dia, dia tanam pokok bunga ros. Bunga punya banyak. Aku pun beli di kedai itu. Pasal apa pokok aku tak ada bunga? Dia balik main bunga sah. Lepas tu dia tak ada dah bunga. Pergi beli dengan dia. Dia punya naik bunga punya banyak. Dia geram ingat. Ni kata hati kalau tak elok, anggota jadi tak elok. Ambil bunga sikit, aku geram nak tengok rumah aku bunga tak elok. Ni hak yang tak eloknya. Lepas tu, kawan tu ada bela ikan, perhiasan. Aku pasal bela ikan suka mati. Ikan hang gemuk-gemuk dia jebat. Hang tengok aku pun macam mana. Ambil makan ikan apa, ikan nasi. Dah lah ikan. Tapi dah jadi ikut baju tuan. Geram ingat. Picik perut ikan sampai pecah. Hati kalau tak elok, anggota jadi tak elok. Mata tengok, hati rasa sakit, tangan nak buat kerja. Geram tengok. Duk geram tengok, duk pergi konyah rumah orang. Ada yang macam tu pun ada. Pasal apa dia sakit di dalam. Kalau kata orang belajar tasawuf ni, dia akan alhamdulillah, seronok tengok apa. Tumpang bahagia. Kita tengok orang seronok, kita seronok. Kita pun tersenyum sendiri, bahagia tengok cantik, tak ada rasa apa, dan itu orang bersih hati, bersihkan diri dan anggota dia daripada sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Bila hati kita sakit, 7 anggotanya yang timbak jahat. Apa dia kata? Pertama, mata. Kering bawah tu. Anggota mula-mula sekali yang nak buat jahat, mata. Dia tengok. Dia tengok. Padang. Kita pergi meradang. Iri hati. Dengki. Itu meradang. Tengok orang lebih sikit daripada dia. Aku beli sofa, hak yang 3 pula. Dia beli hak L. Kau nak pula kat situ. Ambil di mana? Beli di kedai-kedai. Berapa?
Itu agak lapar hati. Aku beli tak hati dia. Benda sama. Bodoh tak hati. Hang tengok ni tak elok. Alah. Mulut. Mata malah tengok. Bila tengok mulut nak mengata. Jahat cukup lah. Manusia ni. Dia kata dan kedua telinga. Telinga tu kan dengar. Pergi sampai yang tak ada pula tu. Nah, dengar lagu lain yang kata lagu lain. Ketiga lidah. Mata, telinga, lidah. Dia main daripada mana? Bersumberkan daripada mana benda ni nak buat jahat? Daripada hati. Kalau hati tak elok, dia keluar mana? Yang tak elok, tak elok. Aku jadi saksi. Ni dengan 2 biji mata aku ni pandang ni. Hang pandang pemohong. Apa yang kita tengok belum tentu lagi benar. No? Lepas tu, dia kata dan yang keempat, perut. Perut apa yang ada di dalam isi perut. Apa yang diisi di dalam perut. Apa juga yang kita makan. Bersumberkan daripada yang haram dan syubhat. Maka akan menghasilkan darah. Darah itu hantar ke hati. Hati jadi tak elok. Sumber dia daripada perut. Yang tak main ke hati, hati jadi tak elok. Dia keluar main ke panca indera. Dan yang kelima, faraj. Faraj ni apa? Kemaluan. Menghasilkan perbuatan-perbuatan zina. Dan yang keenam, 2 tangan. Yang ada pada kita 2 tangan. Dan yang ketujuh, 2 kaki. Ini adalah sumber dosa-dosa besar. Sumber dosa-dosa besar. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Dan iaitu segala anggota engkau. Kita kena ingat, kena syukur sangat-sangat kepada Allah kerana dia bagi dekat kita mata, telinga, lidah, perut, faras, 2 tangan, 2 kaki itu adalah satu nikmat yang paling besar untuk kita gunakan kepada perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Yang wajib atas engkau memelihara dan mensyukurkannya. Bila kita dah ada, kita lupa nak bersyukur. Orang yang ada jari, dia lupa nak bersyukur. Alhamdulillah, Allah bagi aku jari. Dia kira panti awak, jari aku tak macam jari dia. Jari dia segak-segak. Gebu-gebu, montok-montok, putih-putih. Ni jari pun meredot. Hang tak bersyukur ke hang boleh mencapai makanan dengan jari tu? Hitam-hitam jari tu. Awak kuku-kuku ni apa siapa? Aku suka kuku tu. Subhanallah. Orang tu jangan tak bersyukur. Bersyukur dengan sebab dianugerahkan. Ada orang yang tak ada jari. Tak ada jari kan? Kita tengok cara dia nak makan, dia nak bekerja dengan keadaan jari dia yang tiada. Tapi kita yang ada jari ni kena bersyukur. Alhamdulillah ada juga. Walaupun tak gebu, terus ada tengoklah orang hak cantik lah. Dia pun dalam handphone ni kadang dia pun nak jual produk lotion tangan. Dia tunjuklah tangan hak yang putih gebu. Dia bubuhlah gambar hak berkilat-kilat. Kita tengok aku pun pakai lotion tu, awak tak naik gebu lagu tu. Pembohong kan, memang pembohong pun. Tapi hang tu bedah. Mata hang tengok, hati hang percaya dengan penipuan, lepas tu mulut hang nak mengata ke orang. Syukurlah dengan apa yang ada. Walaupun mata kita tak biru, janji pun nampak. Tu koyoklah biji mata berkontak lens. Dia punya koyok. Naik motor, lari. Kontak lens, lari. Turun motor. Pergi pakai duit. Awak biji mata ada 2. Dia kata lari kena angin. Baru dah betul. Halal. Siapa suruh janji ada mata. Dah aku nak bagi sama dengan baju. Tak usahlah duk jadi mak leha sangat. Syukur pasal nampak. Allahu Akbar. Awaklah manusia-manusia kita ni. Sakit lah. Kita sakit naknya. Kan? Syukur sebab masih lagi nampak. Walaupun mata aku tak biru. Tak coklat, tak hijau. Alhamdulillah.
Aku masih lagi nampak. Kalau kita tengok sesuatu yang indah, puji je lah. Puji Allah. Nah, subhanallah. Cantiknya Allah bagi dekat dia. Masya Allah, cantik sungguh. Tak salah nak bagi jadi lagu dia. Alhamdulillah, aku ada juga. Nah, aku ada juga. Walau hidung tak mancung dan dia ada lubang. Dia tak palam. Buatnya dia palam. Kau rasa kalau kata lubang hidung kita di palam. Nak nyawa aku lubang mata kan? Apalah dia penyet pilah macam mana dia ada lubang. Boleh keluar masuk udara. Tidak. Tak perlu ada perasaan dengki. No? Tak perlu ada perasaan iri hati. Bila mai dengki dan iri hati, dia lagi komen hidung dia bagi tinggi. Hang tak tahu hang dah ada lubang tu. Syukurlah pada lubang hidung tu. Nah, walaupun kadang-kadang dia berlubang saja. Batangnya tiada. Nah, bersyukurlah. Manusia dia tak mau bersyukur. Bila dia tak mau bersyukur, tindakan anggota dia akan melakukan sesuatu kelakuan yang di luar batasan. Dia kata, yang wajib atas engkau melihara, maka jika tidak melihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Kalau tak jaga je, dia akan jadi saksi di hari kiamat. Nah, kita kena jaga 7 anggota ni, semua ada kat kita. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada lidah, ada perut, ada faras, ada 2 kaki, ada 2 tangan. Kena jaga dia sungguh-sungguh, dia akan jadi saksi di akhirat nanti. Dia akan nak jawab dengan Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa? Pandai surah ni kalau tak tahu saja lagi ya. Orang punya baca Yasin sakit, baca Yasin sihat, baca Yasin sedih, baca Yasin seronok, baca Yasin. Nah, mati baca Yasin, hidup baca Yasin, semua baca Yasin. Kalau lah tak tahu surah ni saja lagi, baca saja, tak tahu kita apa. Pada hari itu, kata Allah, al-yawma, pada hari itu, hari apa? Hari kiamat nanti. Mencap oleh Allah Ta'ala. Mencap ni apa? Peteri. Ditutup. Oleh Allah Ta'ala akan segala mulut mereka itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa dia nak bercakap? Artinya melegah ia akan dia daripada bercakap. Mulut tak boleh cakap lah, berkata-kata. Kemudian dia kata, dan berkata-katalah akan Allah Ta'ala bagi boleh bercakap segala tangan mereka itu. Dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu. Nah, okey. Titik dekat situ. Nah, maka ada begitu. Mengusahakan dia di dalam dunia. Okay, titik. Itu makna dia. Nah. Yang maka tiap-tiap tu bukan maksud dia dah. Baik. Maksud di dalam ayat yang surah Yasin yang baru kita baca tadi, iaitu ayat yang ke-65 yang mana kata Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan nakhtimu ala afwah. Allah Ta'ala akan tutup semua mulut kita sebab mulut dia suka pemurung. Tapi Allah Ta'ala akan bagi tangan kita bercakap. Tangan. Rupanya dia boleh berkata-kata. Kaki dia nanti cakap. Katalah, kita pernah ambil sesuatu barang orang. Kalau mulut dia akan bagi alasan, dah, aku bukan saja nak ambil, aku terambil. Dia nak menurut juga tu, dia nak bagi macam-macam alasan. Tangan kata memang aku ambil. Kaki kata aku berjalan di tempat tu. Mata kata aku yang melihat. Lagi mulut bagi diam. Dia nak pemurung banyak. Dia yang kata mulut itu dicapkan. Dipeterikan untuk tidak berkata-kata. Kecuali pada waktu-waktu yang perlu saja. Contoh dia lidah saja Allah Ta'ala bagi bersuara. Atau bibir saja Allah Ta'ala bagi bersuara. Nah itu di antara anggota-anggota yang akan berkata-kata menjadi saksi di akhirat nanti. Atas apa yang kita usahakan. Kalau baik, maka baiklah yang akan dipamerkan di sana nanti. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Nah, dia akan cerita apa juga kejahatan yang kita buat. Nauzubillah. Nah, alhamdulillah pagi ni
jadi saksi kaki kita, tangan kita, mata kita nak. Dia pergi mana? Pagi Senin ni dia pergi ngaji. Ini tang mana? Tang sini, tang sini. Dia bawa telinga, dia mendengar. Mata dia melihat kitab. Mulut dia bercakap-cakap yang baik, berzikirullah. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti. Terima kasih wahai Allah. Allah jemput nak, Allah pilih kita ni untuk mendengar, untuk melihat, untuk hadir pada mana-mana majlis ilmu. Allah yang jemput. Kalau Allah Ta'ala tak jemput, dia tak boleh mai. Dia tak usah buat macam mana lah. Pasal apa tak boleh pergi, dia tak panggil aku lagi. Tunggu seru ke? Tunggu seru ke? Jom kita pergi. Nanti tak sampai seru lagi. Kena usaha noh, kena usaha baru dapat. Tak usaha tak dapat. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Ya Allah Ta'ala kata, hampa tak boleh buat sorok sikit pun, tak boleh sembunyi sikit pun. Segala kejahatan yang kita lakukan, lah ni kita boleh buat sorok. Kita buat, tapi kita boleh tak mengaku. Atau boleh kita sembunyi. Tapi, di hadapan Allah Ta'ala nanti, semua benda ni akan contoh. Telinga. Bahkan kata Allah Ta'ala, kulit kita pun akan berkata-kata. Kita kan ada dua saksi. Siapa dia? Kiraman katibin. Raqib dan atid. Itu saksi paling besar yang Allah Ta'ala hadir pada diri kita. Atas segala kejahatan yang kita buat, kita kena fikir. Sedang dicatat ni, sedang ditulis ni. Dia nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti. Aku tak boleh sembunyi. Hari ni boleh disembunyikan. Tapi hari ni orang ada yang tak sembunyikan. Dia ada handphone. Dia bubuh dalam status. Dia bubuh di dalam Facebook. Cerita pasal masalah dia. Dia bergaduh dengan suami dia pun dicerita dalam tu. Segala aib dia buka. Dia pamerkan di hadapan orang. Tak boleh benda ni haram. Haram. Yang mana yang dikatakan oleh para ulama kita, manusia hari ini apabila dia tak berkawan dengan manusia, maka dia akan berkawan dengan jin. Jin tu, punya handphone tu ada jin tu, awak tak ada jin. Kalau dia tak ada, tak boleh duduk tu. Kalau kita dah keluar dah, belum tinggal handphone, patah balik ambil. Dulu tak heran dulu. Tak boleh, tak ada handphone, tak boleh duduk dah. Tu jin nombor satu tu. Kalau kita tengok, mana-mana tempat pun semua nanti ada di tangan seorang satu. Masuklah saya pun. Kadang kata orang kata dia ngeri lah. Tak ada handphone, tak kerti dulu apa. Tinggal. Tak salah telefon anak suruh minta. Anak pula tak boleh minta. Leceh. Duk leceh tu lah. Padahal tak susah pun. Kiraman katibin untuk tulis. Apa yang kita tulis. Hang tulis apa ni? Hang tengok apa? Kalau kita nak jawab, dosa banyak sungguh kita ni lah. Segala keburukan, kecelaan semua ada dalam diri kita. Tambah kalau yang gosip-gosip lagi seronok nak baca. Tidak? Ada gosip terbaru. Lalang dengan handphone tu yang saya kata dengan jin tu pun, dia membawang boleh. Seorang-seorang aja saya lagi gelak. Saya lagi gelak. Rupanya nak mengata kat orang. Jahat sungguh kita ni. Yang mana ada pilihan. Dan tiada dapat bersembunyi daripada segala saksi yang tersebut. Siapa dia saksi kita? Kiraman katibin, raqib dan atid. Melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Hang tinggal semua perbuatan jahat. Barulah tangan kaki hang tak bercakap. Kalau tak mau bagi tangan kaki kita bercakap di akhirat nanti, hang jangan buat jahat. Macam mana nak? Boleh tak buat jahat? Boleh insyaAllah. Dia kata kita tak baik, kita baru berusaha nak jadi baik. Kerana bahawasanya
tiada bercerai. Semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan pada tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Kita ni takkan terpisah. Perbuatan jahat, perbuatan cela dalam diri kita ini takkan berpisah daripada kita. Nah, sentiasa duk buat sungguh. Dalam-dalam duk buat baik, kita boleh buat jahat. Dalam-dalam duk puji, kita boleh mengumpat. Betul tak? Dalam-dalam berkawan, kita boleh bergaduh. Jadi kita ni tak sunyi daripada perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ni, dia kata, disebutlah hamba, nyebut akan hamba, dia bahasakan dari dia hamba. Akan 7 fasal. Dalam kitab kita ni ada 7 fasal. Iaitu bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Dia akan huraikan satu persatu anggota yang 7 yang punca sumber bagi segala penyakit. Dia mai daripada hati, dia keluar mengikut anggota. Anggota mana? 7 anggota. Bermula daripada anggota mata yang tersebut tadi. Mata, kemudian telinga, kemudian lidah, perut, faras, 2 tangan dan juga 2 kaki. Dia akan huraikan satu persatu. InsyaAllah, kalau dengan izin Allah Ta'ala, kita akan cuba memperbaiki, mengubat sakit hati kita, maka akan baiklah mata kita. Kalau kita pandai ubat hati kita, maka baiklah telinga kita dan mulut kita dan tangan kaki kita. Janji hati kita mau baik, insya-Allah Ta'ala. Sama-sama dah, sama-sama kita berusaha untuk memperelokkan adab budi pekerti. Kalau kita hidup tanpa adab ini, maka jadilah kita seperti iblis dan kuncu-kuncunya. Ilmu ada, adabnya tiada. Sebab tu bila dia kata, dia suka kata kat orang, tapi orang bijak pandai tu. Semayang tak tinggal, umrah tiap-tiap tahun, haji tiap-tiap tahun, tapi mulut tak elok dah. Ini yang disebutkan sebagai orang-orang yang rosak hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kita ada soalan daripada sahabat Alamaya. Silakan Kak Ana. Nak tanya kan, macam kita kan orang berresepi dalam Facebook. Habis tu kita ambil resepi tu, kita tak minta izin ataupun kita tak kata kita nak share. Boleh ke Ustazah macam tu? Okey, baik-baik. Berkenaan dengan Facebook ni, dia bubuh resepi orang bubuh resepi dalam Facebook. Kita tengok, resepi buat donat yang lembut kan, depan tu bubuh. Habis tu kita nak ambil resepi tu, kita nak share juga. Perlukah kita minta izin kepada tuan yang bubuh tu? Kalau tuan tu dia bubuh di dalam Facebook, bermakna dia bagi dekat semua. Tak perlu minta izin. Dia memang nak bagi dekat semua. Kalau dia tak mau bagi, dia takkan buat dalam Facebook. Jadi dia buat dalam Facebook sebab dia nak share. Kalau share, lagi bagus. Pahala dia dapat. Sesuatu yang baik, maka kongsilah. Kongsilah. Kita dapat pahala. Tak perlu kita minta izin, kan? Ada setengah tu dia kata, saya share dia tak perlu. Sebab apa? Sebab dia memang bubuh di dalam tu untuk tuntunan umum, untuk pengetahuan orang awam. Jadi maka tak perlu kita minta keizinan. Okey Kak Lah. Terima kasih Ustazah. Ya, Kak Jamilah. Okey. Dengki pada kawan yang pandai bagi. Dengki ni patut ada. Tapi jangan kita dengki, kita bagi dia sampai tak ada seorang. Kita dengki. Pandai dia main, aku pun boleh Kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ini boleh. Kalau kita tengok kawan kita pandai buat lah, aku tak reti, kita berusaha. Nak buat lagi lebih daripada dia. Kalau tak boleh jadi lagu dia, kurang sikit pun tak apa. Boleh dengki, benda tu tak apa. Dia kata perasaan dengki ni ada ketika perlu ada, iaitu untuk kita buat baik. Bila kita tengok dia buat baik, kita rasa dengki. Aku tak buat juga.
Jadi itu dengki yang diharuskan. Tak apa nak? Alhamdulillah. Kalau macam ni, waktu saya belajar dulu, guru saya selalu kata, hampa kena rasa dengki dekat orang yang rajin belajar. Saya ni jahat sikit, suka main. Saya suka main. Lepas tu bila tengok kawan ni dia memang ulat buku, cukup rajin baca. Saya suka mentuju kasut, main dalam asrama. Aku heran dia ni tak turun-turun pondok. Aku tengok duk ngapai, ngaji apa hang tu tak habis-habis. Dalam lagi perut tak elok. Kawan tu kata, hang tak boleh lagi, tu curi kitab dia tak ada apa nak ngaji. Yang tu tak elok. Berhenti main, naik lagi ngaji, naik ngapai lagu dia. Ni dah hang belajar amal. Lepas tu hang kadang untuk main. Dan kawan tu duduk ngaji. Kemudian kawan tu orang kata, hang betul suruh kitab dia ngapai tu. Esok pergi di sekolah, kawan tu boleh duduk, dia mengapai. Hang kena biri pasal hang main. Lepas tu hang kadang lagi orang di sekolah dia boleh duduk, kita kena biasa kata bangku. Padahal dengan muka hang, pasal hang penegang. Kalau kata dengki dan yang diharuskan. Yalah. Guru saya kata dengki yang diharuskan. Bila tengok dia, tak boleh. Aku tak boleh lagi tengok dia duduk membaca. Tengok dia belajar, kena dengki kat dia sebab dia rajin belajar. Maka kita bolehlah berdengki pada sedemikian rupa. Dengki untuk nak jadi baik. Nak jadi lagi baik daripada dia. Wallahualam. Okey. Kita kalau tengok dalam Facebook atau mana WhatsApp, kadang kita tak kenal pun dia siapa-siapa. Kan? Yang disunatkan apabila kamu ditimpa satu-satu musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu melihat orang yang ditimpa musibah, maka katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu tu juga walaupun kita tak kenal dia siapa-siapa, sekalipun dia bukan Islam, itu bukan satu lafaz doa lah, itu satu lafaz pemberitahuan daripada Allah. Kita datang kepada Allah dikembalikan. Waktu bila yang terbaik, waktu kita tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah kau ni. Siapa dia tak tahu siapa. Sebab kita semua tempat kembali kita adalah kepada Allah. Itu dipanggilkan lafaz tawakal, penyerahan kepada Allah. Hebat macam mana pun kita kembali kepada Allah, walaupun kita tak kenal dia. Okey, berkenaan dengan lafaz Al-Fatihah, itu adalah hadiah. Hadiah. Suka nak bagi, tak suka pun tak apa. Sebab dia bukannya sesuatu yang wajib. Tapi yang terbaik kalau zaman Rasulullah dulu, dia baca doa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebab apa saya kata hum, bukan lahu. Sebab kita tak tahu dia apa dia. Kita tak kenal dia lelaki ke perempuan ke. Kadang-kadang kita lalu tengok kemalangan, kita terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok ada mayat dekat situ. Kena tahu muslim ke. Kalau nak doa dekat dia, kalau dia bukan muslim boleh doa? Tak boleh, haram kita berdoa untuk orang yang bukan Islam. Tapi sunat bila kita tengok kematian, walaupun kita tak kenal, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada nah? Tak ada. Saya sudah mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya, alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Minggu Raya Haji. Sahabat-sahabat. Terima kasih. Minggu kedua. Okey, minggu kedua. Sahabat. 11 bulan. Kita cuti no. Patutnya di sini kan. Raya Haji. Okey tak? Terima kasih Ustazah. InsyaAllah nah. Terima kasih semua nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.